Itu kait, itu syaitan. Apa lagi yang merosakkan naluri manusia ni? Antaranya nafsu manusia sendiri. Nafsu manusia ni, Allah Ta'ala jadikan manusia ni, setiap orang dia ada nafsu dia sendiri. Dan nafsu ni cabang dia luas. Jangan kita faham nafsu tu nafsu kelamin saja, itu salah satu je. Nafsu ni banyak cabang yang bermacam-macam. Tapi dalam bahasa kita kau bila sebut nafsu ni, orang kita hanya pandang nafsu, kalau kita bahasa Merdeka, nafsu seks lah, ataupun nafsu kelamin, jinsiah lah. Sebenarnya itu salah satu je cabang. Dia banyak lagi nafsu-nafsu lain. Jangan kita ingat kita ni umur tua, mungkin kemahuan dari segi jinsiah tu dah orok dah, tak ada nafsu dah. Jangan. Nafsu lain banyak lagi, cabang-cabang lain. Banyak lagi cabang-cabang nafsu-nafsu lain. Kita udah fikir aku ni tua, tak ada nafsu dah. Jangan, tu bahasa salah tu. Nafsu kelamin je mungkin, tapi bahagian cabang-cabang lain berlambak lagi nafsu. Cabang-cabang nafsu yang lain. Jadi nafsu ni, kecenderungan asal dia, innan nafsa la'ammaratun bisu, memang dia cenderung kepada perbuatan-perbuatan yang jahat. Allah Ta'ala jadi benda tu sebagai ujian untuk kita, naluri untuk kita. Sebab tu Allah Ta'ala taklifkan kita supaya melakukan tazkiyah. Memang Allah Ta'ala menguji kita dengan nafsu kita sendiri, supaya kita ni berusaha untuk membersihkan dia. Usaha kita itulah akan dinilai oleh Allah, sama ada baik ke buruk kita ni atau usaha kita tu. Kita berusaha atau tidak untuk menyucikan nafsu buruk kita tu, nak melawan dia, tak mau ikut dia tu. Kita ada usaha tak benda tu? Usaha kita itulah yang akan dinilai oleh Allah, yang akan dibalas di akhirat nanti, proses kita tu. Baik, jadi sekarang nafsu kita ni, bila kita lock, dia akan semakin menebal. Kita lock gitu je, tak usaha untuk baiki dia, dia akan menebal. Kau tebal. Apa ibu perkara yang merosakkan nafsu kita ni? Satu je, kunci besar dia yang akan merosakkan nafsu kita adalah hubbud dunia, kegilaan kita terhadap keduniaan. Tasawuf dah ajar kita teruk dunia, tapi tasawuf ajar kita supaya membentengi kalbu kita jangan sampai dihinggapi oleh cengkaman keinginan nafsu yang tidak terkawal. Tu je sebenarnya tasawuf. Nak ajar kita jangan sampai keinginan terhadap dunia itu menguasai kalbu kita sehingga kita jadi hamba dia. Itu tak. Adapun memiliki dunia itu tidak salah. Tasawuf dah ajar kita supaya jadi papa kedana. Tasawuf dah ajar kita supaya jadi miskin, tak ada benda, papa kedana. Itu tasawuf dah ajar kita macam tu. Bahkan itu perkara buruk. Miskin ni jangan fikir benda baik, benda buruk. Kadal fakru an yakuna kufran, hampir-hampir kemiskinan itu menjadikan orang tu jadi kufur, disebabkan kerana susah hidup, dijual agama, dia gadai agama. Jadi bukan benda buruk miskin ni, bukan benda baik miskin, benda buruk. Secara umumnya benda tu benda buruk. Kerana ramai orang tergadai agama disebabkan kerana susah hidup. Dia buat kerja-kerja yang salah disebabkan kerana susah hidup. Dia terpaksa melakukan kerja-kerja, contoh macam jadi pengedar dadah ke apa ke salah tu, sebab juga apa? Kerana bermula dengan susah nak mari, nak dapat ni, terbabit dengan kerja-kerja yang undur-undur dan macam-macam lagi lah. Jadi kemiskinan ni bukan benda baik, secara umum benda tu buruk. Sekalipun secara khususiah tu pada orang tertentu ada kebaikannya, itu cerita lain, tapi secara umumnya dia tu benda-benda yang buruk. Jadi tasawuf dah ajar kita macam tu. Tapi tasawuf ajar kita supaya mengawal kalbu, berusaha cari jalan, jangan sampai kemahuan terhadap keduniaan itu memperhambakan kita. Itu dia. Sebab itu kalau kita dengar baik-baik dalam hadis Nabi, ada hadis Nabi yang menyebut tentang harta benda ni, tentang pitimah ni, ada hadis Nabi sebut. Tapi bukan atas pitimah tu, kena dengar balik hadis Nabi. Ta'isa abdud dinari wa abdud dirhami. Celakalah. Dinar tu apa dia? Dinar ni duit orang Arab. Orang dulu berniaga pakai duit emas, duit asli. Orang dulu kewangan ni dua je, emas dengan perak.
Awak nega sebagai tak ada harga mana. Mah ke perak harta. Itu asal. Duit learning ni kalau zaman dulu duit tu cagaran kepada mah dan perak. Cuma zaman learning ni dia dah sistem tukar dah. Duit learning tidak lagi dicagar dengan mah dan perak. Tidak lagi dicagar. Sebab itu ada khilaf ulama. Ada setengah alim ulama kita dia tak terima pandangan keluar zakat atas duit kertas ni hak sekarang, sebab dia kata duit tu tak ada cagaran mah. Sekalipun ada fatwa-fatwa itu khilaf lah lagi lah, ada ulama kata ada cagaran lain, cagaran jaminan kajang macam mana, apa itu pandangan dia lah. Saya ingat arwah Harusani dulu, orang tanya dia tentang Mufti Perak dulu tentang zakat fitih ni, pada dia tak kena, tapi dia keluar dia cuma pada dia tak kena, kerana dia tengok dari segi duit kertas tu tak ada cagaran mah. Kalau dulu satu ketika dulu kertas dia keluarkan berdasarkan mah tadi tu, cagaran dia tu, maksudnya kalau kita ada kertas ni kita boleh pergi tukar di bank tu mah kita tu. Tapi lah ni setengah negara tak ada cagaran tu, sekadar kajian jamin je, duit ni berharga. Itu khilaf fiqh lah, saya tak mau panjang bab tu, cuma nak khabar tadi tu. Nak khabar orang dulu dia bisnes dia, duit dia perantaraan dia mah dan perak. Kalau Arab sebut dinar wa dirham. Baik. Jadi apa kata dalam hadis Nabi? Ta'isa abdu dinar wa abdu dirham. Celaka, Nabi kata celaka. Apa yang celaka? Pitih ni mah ke tu celaka tak? Perkataan yang Nabi sebut abdu dinar, orang yang diperhambakan oleh dinar, bukan orang yang ada dinar tu, tapi orang yang menjadi hamba kepada dinar. Maksudnya orang yang kalbu dia dikuasai oleh nafsu dinar tu, sehingga dia diperhambakan oleh harta benda dia tu, sehingga kewajipan-kewajipannya tidak dilaksanakan kerana dikontrol, dikuasai, diperhambakan oleh nafsu. Contohnya dia ada kemampuan untuk berzakat, dia tak keluar zakat sekarang. Contohnya dia ada kemampuan untuk beri pendidikan ke anak dia, maksudnya perlukan biaya lah, dia tak kata mengaji tak sekarang. Contoh. Jadi dia tak gunakan benda tu untuk kewajipan. Ini maksudnya disebabkan kerana dia sayang kepada harta benda, maka kewajipan-kewajipan agamanya tidak ditunaikan. Sepatutnya dia ada kemampuan untuk pergi buat haji, dia tak pergi sekarang, tak ada halangan, dia tak pergi sekarang, dia mampu pergi. Disebabkan kerana dikuasai oleh kegilaan terhadap perkara-perkara tadi. Itu yang Nabi kata ta'isa, celakalah abdul dinar, hamba kepada dinar. Jadi saya nak beritahu, nak kait dengan perkataan tadi tu, yang menjadikan nafsu manusia rosak puncanya benda tu, hubbud dunia, gila kepada duniawi. Tapi bukan dunia itu, tapi duniawi itu, kegilaan itulah yang merosakkan nafsu manusia. Jadi nafsu manusia ni bila dipengaruhi oleh hubbud dunia yang tebal dah lalu, akhir kali ni jadi rosak, nimbang rosak. Dia jadi nimbang rosak. Hubbud dunia inilah yang menarik manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan salah. Hubbud dunia ni mendorong manusia untuk buat kerja-kerja yang salah. Kerana hubbud dunia ni